Kita berada di alam semesta ini sebagai objek yang berjirim. Sudah tentu kita tidak terlepas daripada peraturan tertentu. Salah satu peraturan adalah semua objek mempunyai kuantiti fizik. Hai, saya Cikgu Mui. Sudah lama saya tak post video. Bukan ada apa. Yang pertama, tidak ada mood. Yang kedua, malas nak buat. Sebab buat video ni mengambil banyak masa dan tenaga juga. Okey, hari ini kita sambung. Hari ini kita sembang sedikit tentang kuantiti fizik dan unit fizik. Ketinggian anda adalah 150 cm. Itu adalah unit fizik untuk panjang. Panjang itu salah satu kuantiti fizik. Unitnya adalah cm, cm. Diameter planet, bintang, bulan yang besar sampailah saiz bakteria, virus dan kulat yang kecil. Sampailah saiz molekul, sampailah atom, semua mempunyai kuantiti fizik yang dinamakan panjang. Jarak antara dua titik di dalam ruang juga merujuk kepada panjang. Unit piawai untuk panjang adalah meter. Semua objek berjirim termasuk kita mempunyai jisim. Jisim merujuk kepada kuantiti jirim yang terkandung dalam objek. Kuantiti jirim lebih merujuk kepada bilangan atom yang terkandung dalam objek tersebut. Bilangan jirim banyak, jisim juga tinggi. Contohnya, gajah mempunyai kuantiti jirim yang lebih besar daripada anda. Jadi, gajah otomatik mempunyai jisim yang lebih tinggi daripada anda. Objek yang besar seperti bintang, matahari, sampailah objek yang kecil seperti virus, bakteria dan atom mempunyai jisim. Asalnya dia ada jirim, maka dia berjisim. Jadi kalau cikgu anda tanya, virus sama ada virus mempunyai jisim ataupun tidak, jangan jawab virus tidak ada jisim. Virus bukan hantu. Unit piawai untuk jisim adalah kilogram, kg. Masa. Masa adalah sesuatu yang menarik. Anda tidak dapat perhatikan kewujudannya, tetapi anda dapat mengalami kewujudannya melalui perubahan yang berlaku di persekitaran kita. Misalnya, usia yang meningkat, pergerakan matahari, bulan dan sebagainya. Oleh itu, manusia menggunakan unit seperti 1 tahun. 1 tahun sebagai contohnya dibagi pula dengan 12, kita dapat 1 bulan. 1 bulan dibagi pula dengan 30, kita dapatkan 1 hari. 1 hari dibagi dengan 24, kita dapat 1 jam. 1 jam dibagi dengan 60, kita dapat 1 minit. 1 minit kita bagi lagi dengan 60, kita dapat 1 saat. Dan unit piawai untuk masa adalah saat, S. Di alam semesta ini, masa adalah sesuatu yang menarik sebab masa sentiasa bergerak ke depan. Kalau masa boleh berundur, apakah yang anda ingin lakukan? Beritahu cikgu di ruang yang terletak di bawah. Suhu. Suhu pula merujuk kepada kelajuan pergerakan jirim dalam objek tertentu. Jika kita panaskan satu blok besi, jirim dalam blok besi akan terima tenaga. Selepas terima tenaga, jirim akan bergerak dengan laju. Semakin banyak haba kita berikan, semakin laju pergerakannya. Jadi, suhu blok besi pun meningkat. Unit suhu adalah Kelvin, K. Suhu yang paling rendah di alam semesta adalah 0 K. Sama dengan negatif 273 darjah Celsius. Pada suhu 0 K ni, 0 Kelvin, semua jirim dalam objek tidak bergerak, diam saja, langsung tak bergerak. Manakala suhu tertinggi tidak mempunyai hadnya. Yang terakhir adalah unit arus. Arus elektrik dapat diukur melalui unit ampere. Arus elektrik merujuk kepada kuantiti elektron yang mengalir dalam konduktor. Saya bagi satu contoh charger dalam permainan RC semasa mengecas bateri. Okey, ini bateri untuk permainan RC, ini charger dia. Charger ini kita boleh pilih bilangan ampere yang kita nak cas bateri ini. Misalnya ini 0.2, 0.2 ampere, 0.1 ampere adalah ampere yang kecil. Kalau kita cas dengan
0.1 ampere, dia akan mengambil masa yang lebih lama untuk penuhkan bateri. Manakala kalau kita pilih ampere yang lebih besar, dia akan charge penuh bateri ini dengan masa yang lebih singkat. Unit fizik asas, kenapa kita panggil dia asas? Sebabnya unit ini tidak boleh dapat melalui pembagi atau peneraban dari unit fizik yang lain. Saya bagi contoh, unit fizik yang bukan asas, isi padu. Isi padu adalah hasil daripada panjang darab dengan panjang, iaitu darab 3 kali. Manakala kuantiti fizik seperti ketumpatan, iaitu density, kita boleh dapat melalui bahagikan jisim dengan isi padu. Keluasan, wotan, kerja dan kuasa dan sebagainya adalah kuantiti fizik yang bukan asas. Mengapa 1 meter dipanggil 1 meter? 1 saat dipanggil 1 saat dan 1 kilogram dipanggil 1 kilogram. Pernahkah anda fikir dari mana unit asas fizik ni datang? Unit fizik sebenarnya berasal daripada bandingan atau rujukan kepada benda rujukan yang lain. Contohnya saya tanya, berapakah ketinggian kamu? Anda boleh jawab dengan rujuk kepada panjang tapak kaki anda ataupun panjang ibu jari anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, mungkin ketinggian anda adalah 6 tapak kaki. Nampak ketinggian ini boleh dapat melalui merujuk kepada panjang benda yang lain. Contohnya tapak kaki. Okey, dalam muka surat 17 buku teks sains, ya gambar ini merujuk kepada ukuran zaman dahulu. Misalnya jengkal, jarak antara ibu jari dengan jari hujung adalah 1 jengkal. Okey, depa, bukakan lengan besar-besar, jarak antara lengan kiri dengan lengan kanan adalah 1 depa. Okey, untuk langkah pula, iaitu 1 langkah, 2 langkah semasa anda berjalan, itu kita namakan langkah. Hasta pula, okey, hasta adalah panjang lengan tangan dengan siku anda, kita namakan hasta. Okey, zaman dulu kita gunakan benda ini untuk mengukur panjang. Cara yang sama kita boleh aplikasikan secara bandingan ini semasa kita mengukur jisim. Misalnya jisim seekor gajah adalah sama dengan jisim 10 manusia. Jisim anda adalah sama dengan 10 biji tembikar ataupun sebagainya. Kita boleh compare, kita boleh bandingkan. Bagaimanapun, anggota badan yang digunakan oleh anda untuk diambil sebagai rujukan adalah tidak seragam. Ada orang yang mempunyai tapak kaki yang panjang, ada yang tapak kaki dia pendek. Jadi, nak rujuk kepada tapak kaki siapa? Itu menjadi satu tanda soal. Kekeliruan ini juga menjadikan satu masalah dalam sistem perniagaan. Pada harga yang sama, ada yang dapat lebih banyak, ada yang dapat lebih sikit. Itu menjadi tidak adil. Untuk menyelesaikan masalah ini, manusia melalui pihak pemerintah mencipta unit yang lebih seragam. Misalnya membina satu pembaris yang mempunyai panjang tertentu untuk rujukan semua. Pendek kata, pada masa itu satu negara mempunyai satu sistem. Contohnya pada zaman Rom, 1 mil sama dengan 1,000 langkah kaki semasa askar Roman berjalan. Masa kini kita menggunakan unit piawai yang boleh digunakan pakai di seluruh dunia, iaitu sistem antarabangsa ataupun sistem SI, sistem internasional di United States. Ahli-ahli dari Persatuan Pengukuran dan Penimbangan CGPM duduk dan meeting di Paris dan mereka mendapat satu persetujuan tentang unit seragam yang boleh dipakai oleh semua. Dalam sistem antarabangsa, unit fizik ini merujuk kepada sesuatu yang lebih stabil dan tidak mudah diganggu ataupun rosak. Dengan adanya unit SI, komunikasi dapat diseragamkan dan kekeliruan dapat dikurangkan. Kamu tidak lagi menggunakan unit yang tidak piawai seperti kati, ons apabila membeli ubi kentang ataupun apple di EconSafe. Anda juga tidak perlu menggunakan batu atau tiang lampu untuk mengukur jarak rumah anda dengan rumah rakan anda. Berikut adalah asal-usul unit fizik, aka unit SI yang diguna pakai pada hari ini. 1 meter, mengapa dipanggil 1 meter? 1 meter merujuk kepada panjang gelombang warna jingga yang dipancarkan oleh isotop tritium 86
darab dengan 1650763. 1 kilogram menuju kepada jisim air yang isi padunya 1 kubik desimeter pada 4 darjah Celsius. 1 saat pula sama dengan masa yang diambil oleh lonjatan elektron antara paras tenaga F3 dengan F4 di dalam atom sistem 133 semasa dipancarkan dengan cahaya yang mempunyai frekuensi setinggi 91926317770 Hz. Satu Kelvin pula sama dengan 100 bagi dengan 27316 semasa air tulen berada pada keadaan 3 takat triple point. Kenapa dinamakan Kelvin? Sebabnya ahli matematik yang bernama William Thomas atau lebih dikenali sebagai Lord Kelvin adalah orang yang mencipta atau membina skala Kelvin. Akhirnya satu ampere adalah sama dengan 1 coulomb punya kuantiti elektrik mengalir melalui konduktor dalam 1 saat. Kalau anda tak faham pun tak apa, sebab ini bukan dalam silibus kamu. Yang penting kamu mesti tahu setiap unit mesti ada benda yang lain yang boleh kita rujuk. Okey, itu saja cerita kuantiti fizik dan unit fizik yang dibawa oleh saya. Saya harap kamu dapat manfaat daripada sharing ni. Terima kasih semua dan jumpa lagi.